Dan saya mula, Kementerian Kesihatan Malaysia ini memaklumkan bahawa terdapat 60 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge daripada ward adalah sebanyak 827 kes, iaitu bersamaan dengan 24.8% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 3 April 2020 jam 12.30 hari, terdapat 217 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 3,333 kes. Daripada 217 kes ini, 58 adalah berkaitan dengan Perhimpunan Sri Petaling. Selain daripada itu, 44 kes telah dimasukkan ke Hospital Chancellor Tuanku Mukhris UKM yang merupakan salah satu hospital COVID-19, di mana 41 adalah kes berkaitan dengan pelajar Madrasah Tahfiz di Selangor. Sehingga kini, seramai 108 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi. Daripada jumlah tersebut, 54 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, duka cita dimaklumkan bahawa sehingga kini terdapat pertambahan 3 kes kematian berkaitan dengan COVID-19. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 53 kes, iaitu bersamaan dengan 1.59% daripada jumlah keseluruhan kes. Kes kematian ke-51 iaitu kes 2,561 merupakan perempuan warga negara Malaysia berumur 84 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit jantung. Beliau telah dirawat di Hospital Sungai Buloh pada 12 Mac 2020 dan kemudian dirujuk ke Institut Jantung Negara. Beliau telah meninggal dunia pada 2 April 2020 jam 1.07 tengah hari. Kes kematian ke-52 iaitu kes 2,122 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 52 tahun. Beliau telah dirawat di Hospital Tuanku Jaafar Negeri Sembilan pada 18 Mac 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 3 April 2020 jam 7.55 pagi. Kes kematian ke-53 iaitu kes 2034 merupakan perempuan warga negara Malaysia berumur 73 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kencing manis, darah tinggi, penyakit jantung dan penyakit buah pinggang. Beliau telah dirawat di Hospital Raja Permaisuri Bainun, Perak pada 24 Mac 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 3 April 2020 jam 9.30 pagi. Kementerian Kesihatan Malaysia mengucapkan takziah kepada semua ahli keluarga mereka. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin melahirkan penghargaan yang tidak terhingga kepada semua anggota kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia, semua anggota kesihatan swasta dan juga badan bukan kerajaan, terutamanya mereka yang berada di barisan hadapan bekerja keras dalam menghadapi pandemik COVID-19 demi kepentingan negara. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan bahawa sehingga 2 April 2020 jam 12 tengah hari dilaporkan bahawa terdapat 138 anggota kesihatan Kementerian Kesihatan yang telah dikesan positif COVID-19. Berdasarkan siasatan setakat ini, tiada kes yang berpunca daripada pengendalian dan rawatan kes yang disahkan positif daripada ward COVID-19 ataupun unit rawatan rapi di fasilitis Kementerian Kesihatan Malaysia. Daripada jumlah tersebut, punca-punca jangkitan adalah 58 kes, iaitu 42% berkaitan dengan majlis perkahwinan yang dihadiri oleh individu yang mempunyai dan juga menghadiri perhimpunan di Sri Petaling. 14 kes iaitu 10.1% berkaitan dengan pesakit severe acute respiratory infection dan kes bergejala ringan
di mana mereka tidak tahu atau tidak memaklumkan status mereka. 2 kes daripada kumpulan ini tidak memaklumkan yang mereka telah menghadiri perhimpunan di Sri Petaling. 9 kes iaitu 6.5% dari kontak dengan ahli keluarga yang positif COVID-19. 6 kes 4.3% dengan sejarah melawat ke luar negara dan 4 kes 2.9% daripada rakan yang positif COVID-19. 3 kes iaitu 2.2% dari pendedahan semasa aktiviti saringan di lampangan. Dan 2 kes 1.4% telah hadir perhimpunan di Sri Petaling. Baki iaitu 42 kes bersamaan dengan 30% masih dalam siasatan punca jangkitan COVID-19. Semua anggota kesihatan dan barisan hadapan termasuk pengamal perubatan swasta dan NGO yang merawat pesakit perlu menggunakan penutup hidung dan mulut. Anggota kesihatan juga perlu mengamalkan langkah-langkah pencegahan seperti yang telah disarankan, terutamanya dalam memastikan tangan sentiasa bersih, mengamalkan penjarakan sosial dan pemakaian alat pelindung diri iaitu PPE mengikut keperluan, terutamanya ketika melaksanakan prosedur klinikal. Kementerian Kesihatan juga menyeru supaya orang ramai yang datang untuk mendapatkan rawatan memberi maklumat secara jujur dan tepat mengenai sejarah kontak rapat kes positif COVID-19 ataupun kehadiran ke mana-mana perhimpunan dan sejarah perjalanan ke luar negara. Kementerian Kesihatan Malaysia amat menghargai ahli keluarga, anggota kesihatan dan barisan hadapan atas sokongan yang diberikan kepada mereka. Sekian, terima kasih. Kalau ada apa-apa soalan. Sekarang ni dari segi kuarantin, bila mereka kembali di lampangan terbang, kita akan melaksanakan saringan. Mereka yang ada suhu, contohnya the thermal scan, didapati positif, kita akan asingkan. Terus kita akan melaksanakan ujian swab dan sebagainya. Mereka yang negatif akan ditempatkan di pusat kuarantin. Dan setakat ini kita dah buka 446 pusat kuarantin dan kita telah tempatkan sebelum ni pun kita ada 4,000 lebih mereka yang dikuarantinkan, termasuk 2,100 jemaah tabligh yang telah dikuarantinkan untuk tempoh 14 hari. Dan bila dikuarantin, mereka tak sepatutnya bercampur dengan orang lain. Mereka dikurung ataupun dikuarantin dalam bilik masing-masing. Makanan akan diberikan ke bilik masing-masing, akan dihantar ke bilik masing-masing. Jadi tak ada pergaulan bebas antara mereka. Sekiranya mereka ada yang positif, contohnya mereka bergejala, demam, batuk dan sebagainya, jadi kita akan buatkan swab dan pemeriksaan. Dan kalau positif akan hantar ke hospital, diasingkan di hospital. Itulah tindakan kita untuk mereka yang dikuarantin untuk tempoh 14 hari. Dalam kita tengok Selangor masih telah mencatatkan ataupun merekodkan jumlah yang tinggi. Salah satu punca ialah daripada sekolah-sekolah tahfiz dan juga sekolah-sekolah ataupun madrasah-madrasah yang mana jemaah tabligh pernah berhimpun di Sri Petaling. Jadi sekarang ni kalau contohnya kalau kita lihat di perkampungan Hulu Langat, jumlah kes positif Hulu Langat ialah 300 kes setakat ini. Kalau Selangor kita ada lebih kurang 600 kes lebih, separuh daripada kes itu datang pada Hulu Langat. Dan hari ini kita dapat ada pertambahan, semalam ialah 287 kes yang positif, hari ini ialah 300 kes. Dan di Kampung Sungai Lui ada 90 kes, di mana 25 berkaitan dengan jemaah di Sri Petaling dan 65 kes kontak rapat. Dan bukan di Kampung Sungai Lui ada 210 kes dan 25 berkaitan dengan Sri Petaling dan 185 kes kontak rapat dengan yang lain-lain. Jadi memang antara salah satu sebab 50% daripada kes-kes di Selangor adalah berkaitan dengan jemaah yang berhimpun di Sri Petaling dan juga sekarang ini telah merebak ataupun menular di kalangan sekolah-sekolah madrasah. Ya.
Walaupun PKP akan tamat dalam tempoh 2 minggu lagi, tetapi amalan kita dah berubah. It's not the norm lagi. Contohnya amalan kita tak bersalam, kita sekerap membasuh tangan dan juga kita ada penjarakan yang selamat sekurang-kurang 1 meter. Dan amalan perhimpunan, contohnya 6 bulan ataupun setahun, kita akan lihat tak menggalakkan langsung perhimpunan yang ramai-ramai. Jadi dari segi Bazar Ramadan, mungkin kita perlu adakan idea-idea yang kreatif dan inovasi di mana kita lihat dalam tempoh fasa pertama MCO ni ataupun PKP, kita telah lihat peningkatan 70% penghantaran makanan ke rumah, iaitu GrabFood. Mungkin kita boleh wawarkan e-Bazar Ramadan di mana makanan boleh dihantar ke rumah. Ini akan kita lihat jatuh ataupun mengikut garis panduan Kementerian Kesihatan, iaitu mengelakkan daripada perhimpunan ramai. Setakat ni kita tak ada data lagi, tapi kita akan kumpul mungkin besok ataupun lusa dan lihat berapa ramai yang akan dikuarantinkan. Saya difahamkan ada yang dikuarantin di pusat yang telah dikenal pasti oleh kerajaan dan juga ada yang mampu dia akan pergi ke hotel. Dan ada beberapa hotel yang telah dikenal pasti untuk kuarantin. Daripada data yang kita ada untuk peserta perhimpunan distrik Petaling yang disaring sekarang setakat ni ialah 19,032 kes dan bilangan sampel yang telah diambil ialah 15,970 dan kes positif untuk jemaah distrik Petaling ialah 1,465 kes positif. Dan bilangan yang negatif ialah 10,213. Yang kes pending, berarti putusan tak balik lagi, ialah 4,292. Dan masih belum disaring lebih kurang 3,000 lagi. Keseluruhan dia kita lebih kurang kita ada 700 lebih yang telah dikenal pasti yang boleh ada bilik sebanyak 114,000 bilik telah dikenal pasti. Tetapi penggunaan kita hanya 300 lebih yang telah kita siap sedia untuk digunakan. Mungkin ada yang tak kembali lagi, mungkin ada yang keluar negara, contohnya yang kita tahu pergi Sulawesi, di Masjid India dan mungkin jemaah tu keluar 40 hari, jadi tak balik lagi, keluar 40 hari luar negara. Jadi kita masih memantau dan kita ada rekod dan diharapkan apabila mereka kembali, mereka akan disaring dan juga akan dikuarantinkan 14 hari. Kita ada yang laporan di 3 tempat tersebut. Okay. Kalau kita lihat di Kluang, jumlah kes positif di Kluang semalam ialah 122 kes. Hari ini ialah 132 kes. Jadi daripada active case detection, kita telah mengesan ada 10 kes tambahan. Dan juga di Bandar Baru Ibrahim Majid, semalam kita laporkan 89 kes, hari ini ada 97 kes, ada pertambahan sikit. Dan lain-lain lokaliti 35 kes, semalam 33 kes. Dan pecahan ikut mukim, Ulu Benut 109 kes, Kluang 18, Macap 4 dan Nyoh 1. Untuk Ulu Langat, jumlah kes positif Ulu Langat adalah 300 kes. Semalam dilaporkan 287 kes. Kampung Sungai Lui 90 kes dan 25 berkaitan dengan Petaling dan 65 kes kontak rapat. Dan bukan Kampung Sungai Lui ada 210 kes. Semalam kita laporkan 197 kes. Dan 25 berkaitan dengan Sri Petaling dan 185 ialah close contact ataupun kontak rapat. Dia punya test tu kalau kita nak tengok kepadatan, kalau kita test banyak positif, berarti banyak lagi yang perlu ditest di komuniti. Contohnya kalau you buat 100 test, ada 50 positif, ada 60 positif. Berarti ini bermaksud banyak lagi positif di komuniti yang tak diuji lagi ataupun tak dikesan lagi. Right? Tapi yang ratio yang paling bagus ialah setiap 10 test yang dilaksanakan, 1 positif. Berarti yang kalau kepadatan macam tu ataupun ratio begitu, maka maksud dia berarti kita telah melaksanakan ujian dengan sewajarnya untuk komuniti kita.
Jadi tanda aras ialah ratio 10:1. 10 negatif, 1 positif. Ataupun 10% lah. Kita dalam 7-9% lah. Kalau kita ambilkan semua, jadi 7%. Tapi kalau kita tolak yang pending, 9%.